Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Buka kitab Shiyam dalam kitab Umdatul Ahkam bab puasa. Shiyam, hadis yang ke-174. Sini hadis yang ke-174. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah ada di kalangan kamu yang mendahulukan Ramadan dengan melakukan puasa satu hari, au yaumain ataupun 2 hari. Yakni sebelum daripada bulan Ramadan. Illa kecuali rajulan kana yasumu sauman, seseorang itu yang selalu puasa pada waktu itu. Falyansumhu, maka bolehlah dia puasa. Jadi sebelum daripada kita bahas pada hadis itu, mula-mula sekali yang kita kena tahunya apa itu makna puasa. Apa itu makna puasa? Puasa dalam bahasa Arab dengan makna siyam ataupun saum. Puasa ni ataupun siyam ini makna dia adalah imsak. Itu menahan. Imsak. Jangan pula bertukar dengan yang dalam takwim. Yang dalam takwim ada tulis imsak. Imsak situ macam boleh makan lagi. Kalau kira-kira ya. Tetapi yang imsak yang sebenar adalah tidak makan, tidak minum, dan sudah masuknya waktu yang mana kita diwajibkan puasa. Yakni imsak yang sebenar adalah azannya subuh. Setelah masuknya fajar. Fajar shadiq. Bila benar-benar dah sudah masuknya waktu subuh, waktu fajar, maka ketika itu diwajib dah kepada kita puasa. Jadi dari segi bahasa dengan mana imsak, iaitu menahan lah. Menahan makan minum. Dan sebagainya. Makan minum, menahan diri daripada melakukan dosa, dosa lidah, dosa yang berkaitan dengan perbuatan dan sebagainya. Semua kena tahan semua sekali. Dari segi syarak, puasa itu bermakna imsak anil muftirat ma'an niyah. Iaitu menahan dirilah daripada berbuka puasa, daripada makan minum lah, berserta dengan niat. Puasa mesti kena ada niat. Dan niat ia adalah bermula daripada terbitnya fajar. Mana puasa itu bermula daripada terbitnya fajar hinggalah tenggelamnya matahari. Dan fajar itu maknanya cahaya subuh lah. Bila sudah keluarnya cahaya fajar, cahaya subuh. Dan cahaya subuh itu dipanggil cahaya fajar shadiq. Fajar shadiq. Fajar shadiq ni mana yang bukan fajar kadhib. Fajar shadiq ni fajar yang benar.
Kadhib itu mana yang tak benar. Maksud bagi yang tak benar adalah ketika itu cahaya naik macam benang, kan? Macam benang naik tinggi. Macam tiang, kan? Macam tali. Apa nama ni, bila masuknya fajar shadiq, bila cahaya itu sudah mendatar. Bila mula-mula dia naik straight, kemudian dia mendatar. Bila mendatar tu dipanggil fajar shadiq. Dan itulah waktu sebenarnya, waktu subuh. Ini sekiranya kita tak ada jam, kita tak ada takwim apa, kita kena tengok gitulah keadaan subuhnya. Kemudiannya, bila terbitnya fajar itu, maka diwajib dah kepada kita yang puasa. Menahan makan minumlah yang paling besar sekalinya yang kita kena tahan. Dan yang lain-lain pun kita kena tahan. Kerana puasa itu kira-kiranya adalah amalan yang paling afdal. Puasa itu amalan yang paling afdal kerana di dalamnya ada 3 kesabaran. Ada jenis 3 kesabaran yang ada di dalam puasa. Satu, sabar dalam mentaati Allah. Itu sabar. Sabar dalam mentaati Allah. Puasa. Yang kedua, sabar dalam maksiat. Sabar melakukan maksiat. Dan juga sabar dengan penentuan daripada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita ini. Itu sabar daripada makan, minum, apa semualah yang Allah Ta'ala tetapkan. Maka ini lebih utama daripada solat. Yang mana solat, kita hanya solat pada masa-masa tertentu sahaja dan bukannya setiap masa. Manakala puasa, kita puasa daripada subuh sehinggalah tenggelamnya matahari, yang ni sehinggalah maghrib, kan? Maka sehinggalah maghrib itu barulah kita berbuka puasa. Maka 3 jenis kesabaran yang ada di dalam bulan puasa, 3 perkara ni. Maka 3 ni lah nak beritahu puasa ni adalah ibadah yang paling afdal. Dan lagi Allah Ta'ala bagi kurnia pahala ganjaran sendiri bagi siapa-siapa yang berpuasa. Dan Allah Ta'ala menjanjikan balasan yang mana Allah Ta'ala tetapkan sendiri. Allah Ta'ala yang sendiri akan kurniakan anugerah kepada satu orang yang berpuasa itu. Kerana puasa ini bentuk rahsia lah. Rahsia satu orang. Sebab bila kita keluar rumah, boleh je kita tunjuk di depan orang kita ni macam puasa. Tapi bila duduk dalam rumah, kita tak puasa, kan? Maka sebab tu benda-benda yang berkaitan dengan puasa ni, Allah Ta'ala sendiri yang kurniakan anugerah kepada satu orang itu. Ni nisbah kepada Allah Ta'ala ni, nisbah kurniaan yang besar yang Allah Ta'ala akan bagi. Maksudnya, ibadah lain pun memang Allah Ta'ala juga yang akan bagi. Tetapi sini nak beritahu perkhususan dan nak memberitahu tentang kemuliaannya orang yang melakukan puasa. Dan dengan amalan berpuasa itu bukan semata-matanya kita menahan makan minum, dan lagi juga kita menahan diri daripada bersenang-senang dengan isteri, dan juga kita dilarang juga melakukan perkara-perkara yang maksiat di dalam bulan puasa, di dalam ketika berpuasa. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang tu bila bulan puasa dia akan jadi lebih baik daripada biasa. Sebab apa? Dia nak buat benda jahat pun dia rasa tak sedap. Sebab sekarang ni orang sedang puasa berapa. Jadi kalau dia nak buat jahat pun, hari bulan Ramadan tu dia akan jadi lebih baik daripada biasa. Maka ini nak beritahu rahmat lah. Satu rahmat besar yang Allah Ta'ala bagi dengan adanya satu bulan Ramadan ini. Satu bulan yang mana diwajibkan kepada kita semua sekali ini puasa. Yang mana walaupun orang itu ada uzur sekalipun nak
bolehnya makan, minum, contohnya orang musafir ke apa. Tapi kalau dia nak makan depan-depan orang pun dia akan rasa malu. Nak beli makanan pun dia pun akan rasa malu. Sebab apa? Apa ni, orang lain semua puasa, dia pun macam tak sedap lah, kan. Contoh kita berhenti di RNR, kan. Kita berhenti di RNR, nak belilah air dan kita tak puasa, kan. Kita musafir. Boleh. Tetapi bila nak beli tu rasa tak sedap je. Rasa tak sedap. Tak sedapnya perasaan tu ada. Walaupun mungkin orang yang faham, kita boleh anggap orang tu faham. Biasalah kalau orang musafir boleh je kita tak puasa, kan. Tapi walaupun gitu, walaupun kita tahu hukum sekalipun, tetap juga kita nak buat tu rasa tak sedap. Jadi ini antara hikmah lah. Begitu juga orang yang mari uzur haid, kan, perempuan, maka dia nak makan secara terang-terangan pun dia rasa tak sedap. Kerana walaupun dia tu adanya uzur syar'i, tetapi nak dibuat secara terang-terangan macam biasa gitu, tak sedap. Dan lagi-lagi pula dia nak tunjuk-tunjuk depan orang yang puasa, menyebabkan orang lain yang puasa tu keliru pula. Maka benda-benda gini pun dia akan rasa kesihan, dia akan rasa dengan sendirinya perasaan dia tu rasa tak sedap. Kita tak sekira lagi dari segi hukum dia. Itu lebih kurang pasal puasa lah, mukadimah sini. Hadis yang daripada Abu Hurairah sini nak ajarnya adalah jangan rajin sangatlah nak puasa pada bulan Sya'ban. Bila 15, dalam hadis lain 15 Sya'ban. Bila sudah sampai 15 Sya'ban, kita kurangkan puasa. Kalau boleh masa tu tak puasa lah. Kecuali kewajipan-kewajipan yang perlu kita tunaikan, macam orang yang perlu puasa qada. Kalau nak buat sunat sekalipun, seeloknya tak buat lah. Tidak dianjurkan sangatnya supaya dia tu buat. Walaupun dalam hadis ni ada beritahu sehari atau 2 hari. Bila sehari ataupun 2 hari, kalau kebetulan hari yang biasa dia puasa, seeloknya juga pun dia tak puasa. Sini Nabi SAW kata boleh saja, bukanlah nak beritahu afdal, baik dan juga mempunyai hikmah. Tidak. Mana tak puasa itulah dapat hikmah, puasa tak dapat hikmah sini. Tak dapat hikmahnya macam mana? Bila kita puasa, contohnya sehari, 2 hari ataupun 2-3 hari, seminggu sebelum daripada bulan Ramadan, dia akan adanya satu perasaan yang mana perasaan kita tu macam biasa je masuk bulan Ramadan. Bila kita puasa dekat sangat dengan bulan Sya'ban, dengan bulan Ramadan tu, kita masuknya Ramadan tu tidak macam nak meraih sangat Ramadan. Sebab biasa je, baru ni aku puasa dah, minggu lepas aku dah puasa, 2-3 hari lepas aku puasa, semalam aku dah puasa dah. Jadi kita jadi kurangnya penghayatan untuk meraih Ramadan yang baru nak masuk. Jadi kita pun rasa macam perasaan biasa je, biasa je. Sebab tu yang Nabi SAW ajar di sini, nak suruh kita ni dapat menghayati sebenarnya masuk bulan Ramadan tu dengan kita rasa betul-betulnya kita meraih, kita rasa sungguhnya nak dapatnya kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan, ataupun excited lah kita, teruja lah nak masuknya Ramadan itu. Tetapi kalau kita puasa sehari 2 hari sebelum pada tu, keterujaan kita tu kurang sikit. Kita akan jadi kurangnya teruja nak puasa pada bulan Ramadan, kerana macam kita dah puasa dah sebelum pada ni, dekat sangat. Sebab tu dalam hadis lain ada beritahu 15 hari, mana sudah sampai kepada 15 Sya'ban. Maka ini pula hadis beritahu sehari 2 hari. Mana sehari 2 hari lagilah dekat. Ini yang paling dekat. Sebab tu hadis yang 15 Sya'ban juga ditafsir dengan hadis ini, yakni dia beri lagi kelonggaran bagi orang yang biasa puasa. Kalau orang tu biasa puasa, seeloknya sehari 2 hari sebelum daripada bulan Ramadan tu dia tangguh dulu. Walaupun dia rajin macam mana sekalipun,
walaupun amalan dia tu amalan yang selalu dia buat secara istiqamah sekalipun, seeloknya dia berhenti supaya dia dapatnya memberi nafas baru, keterujaan kepada bulan Ramadan yang dia akan hadapi itu. Kalau tidak, dia kurang rasa teruja. Ya, ini saya cakap ni atas dasar pengalaman lah. Jadi pengalaman bila kita puasa, puasa walaupun kita tahu hukum, tapi mana bila kita puasa tu kita rasa tak sedap juga. Jadi tak sedapnya nak puasa, nak hadapi masuk bulan Ramadan tu rasa biasalah, mana dah kita puasa dah sehari dua sebelum pada ni kita dah puasa. Jadi terdekat sangat. Bila dekat sangat tu jadi kurang sambung sini. Jadi perlunya kita menghayati bulan Ramadan itu. Bila nak masuk bulan Ramadan tu, biar kita tahunya bulan itu bulan yang paling utama lah. Nak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kerana di dalam bulan Ramadan ini adanya malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Jadi kita duk belajar Al-Quran ni, kita kena tahu bahwasanya Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Dan Nabi SAW sangat terujanya bila nak datangnya bulan Ramadan. Jadi bila sampai pada bulan Ramadan, terzahirnya kebaikan-kebaikan Nabi, akhlak Nabi semua sekalipun, dia jadi terzahir yang lebih baik daripada biasa. Sehingga dalam hadis ada beritahu, Nabi sangat-sangatnya sangat-sangatnya dermawan ketika bulan Ramadan. Dan kita tengok biasanya ramai orang dermawan pada bulan Ramadan. Nak dibandingkan dengan bulan-bulan lain, kan? Padahal bulan lain pun penting juga, tetapi bulan Ramadan ni dia akan rasa lain sikit kerana rasa kesian, dan mungkin masa ni lah kita rasa perasaan lapar dan kita pun terfikir orang lain macam mana apa semua sekali. Maka bila kita hadapi bulan Ramadan itu, kita akan jadi lebih baik daripada biasa. Kalau kita nak buat dosa pun kita jadi tangguh. Yang selalu duk buat sebelum pada bulan Ramadan ni, kita selalu buat benda-benda dosa. Bila bulan Ramadan menjadi kurang sikit. Tetapi ada je orang yang kuat, tapi itu dipanggil orang yang masih lagi melakukan maksiat pada bulan Ramadan, tetapi tak beritahu kurang. Dia panggil ghalib, mana kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orangnya semua orang jadi baik-baik ketika bulan Ramadan. Jadi kalau seorang dua tu kita tak kira lah. Jadi hadis ni kira-kira secara jelasnya nak beritahu larangan jangan mendahului Ramadan, jangan puasa awal. Jadi puasa jenis macam mana yang dilarang yang sebenarnya kalinya? Kita sengaja nak puasa awal. Allah Ta'ala tetap dah satu Ramadan kita kena puasa. Ya tak apalah, aku nak buat 20 Syaban, 30 Syaban pun aku nak puasa. Supaya lebih sikit dapat pahala lah. Kononnya gitulah. Itu yang menjadi kesalahan. Yang Nabi maksudkan ayat yang seterusnya itu nak beritahu kalau orang yang sudah menjadi adat kebiasaan, contohnya puasa Isnin Khamis, kan? Kebetulan Isnin Khamis tu jatuh pada hari ke-28, 29-nya Syaban, jadi dia pun puasa. Jadi itu yang kebiasaan yang dia biasa tak tinggal. Biasa dia tak tinggal, maka dia pun puasa juga pada tu, maka itu dianggap tak apalah, mana itu dibolehkan lah. Tetapi walaupun disebut dibolehkan, seperti mana yang saya beritahu tadi juga, mesti kena berhenti jugalah. Mesti kena berhenti juga, kerana benda itu dapat mengelak kita jadi sambungkan Ramadan dengan Syaban. Sebab Syaban dengan Ramadan ini tidak boleh disambung. Saya baca hadis ni biasanya di kalangan orang kampung akan bising. Bisingnya dia cerita pasal kita orang puasa. Sebab saya duduk di satu kampung tu. Dia orang kata Pak Lebay sana tu biasanya dia puasa start daripada bulan Syaban tu penuh dia puasa. Sambung sampailah kepada bulan Ramadan, habis bulan Ramadan sampailah kepada 6 Syawal. Sampai 6 Syawal. Dia sambung gitu.
Jadi itu cara yang dia amal. Dan ada lagi yang amal Rejab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan dia puasa direct. 3 bulan dia puasa direct. Jadi mereka-mereka ni komplain lah. Dia kata macam mana? Memang tak ada. Nabi SAW yang paling banyak puasa adalah Nabi puasa pada bulan Sya'ban. Dan seperti mana kita sedia maklum, isteri-isteri Nabi biasanya dia qada bulan Ramadan, qada puasa, dia qada banyaknya bulan Sya'ban. Seperti mana dalam riwayat Aisyah, Aisyah beritahu dia biasa puasa pada bulan Ramadan, pada bulan Sya'ban, puasa qada. Pada bulan Sya'ban. Jadi ini ma'ruf di kalangan ahli keluarga Nabi yang mana puasa pada bulan Sya'ban. Dan disebut juga dalam hadis bahawasanya Nabi SAW banyak puasa pada bulan Sya'ban. Mana tidak pada bulan-bulan lain, tidak seperti itu. Dan bila Nabi yang beritahu hadis ini, yang pasal 15 Sya'ban, pasal sehari 2 hari, apa semua sekali ini, jadi ini maksud daripada Nabi sendiri. Mana Nabi pun berhenti daripada melakukan perkara ini. Maka kita pun kena berhentikan. Tujuan asalnya untuk kita bezakan yang sunat dengan yang fardu. Sebab tu kalau kita solat sunat kan, selepas bagi salam terus bangun kita solat fardu, itu tak bagus. Itu dia panggil macam solat sambung. Solat sambung tidak dibenarkan. Mana kita kena pisahkan paling kurang dengan zikir-zikir, kena doa ke, ataupun kita bercakap dulu ke, ataupun kita bangun pindah ke apa, barulah kita solat yang lain pula. Begitu juga orang yang solat fardu, selepas solat fardu, imam bagi salam terus bangun. Jangan terus bangun, kita bacalah zikir sedikit-sedikit, lebih kurang astagfirullah, 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 Allahumma tassalam, wa minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Baca yang ni lebih kurang, kemudian barulah bangun. Jangan terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus kita bangun. Itu tidak menepati sunnah. Itu cara gitu seumpama solat wisal, solat bersambung. Solat bersambung ni umpama solat tu masih lagi solat yang sama. Kayak macam kita puasa solat tarawih kan. Selepas solat kemudian kita sambung, maka masih lagi kita solat yang sama. Sebab tu kita, walaupun kita solat tu sampai 20 rakaat sekalipun, ia adalah solat yang sama, yang bersambungan. Manakala solat sunat lain dengan solat fardu, kita tak boleh sambungkan gitu. Kita kena pisahkan dengan adanya amalan seperti zikir ke apakah, ataupun kita buat apa-apa yang mana sudah menunjukkan bahawasanya kita sudah terputusnya solat itu dengan bercakap ke, bertanya orang sebelah ke, ataupun kita bangun pindah ke, mana bangun pindah ke tempat lain pun merujuk pada kita tidak solat yang sama. Kalau kita Assalamualaikum tu di tempat yang sama, maka itu umpama solat yang bersambungan. Maka jangan gitu. Kita nak solat, kalau nak buat juga Assalamualaikum, maka kita kena pindah tempat. Pindah tempat barulah kita solat. Sekiranya tidak, kita kena diam sejenak di situ, zikir ke, ataupun kita senyap ke, fikir apa-apa dulu ke. Lepas tu barulah kita berdiri, kemudian solat. Walaupun di tempat yang sama, itu tak mengapa. Maka itu solat, maka puasa pun sama juga. Jadi tak boleh disambungkan. Sebab tu ini Sya'ban. Syawal pun sama juga. Syawal masa hari raya tak nak raya, nak puasa, tak boleh. Bahkan itu ada larangan daripada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW mengharamkan, melarangnya puasa pada hari raya. Hari raya kita tak puasa. Habis itu hadis yang seterusnya 175. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdiru lahu ataupun faqdiru lahu.
Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bila kamu melihat ia, yakni tengoknya anak bulan. Tengoknya anak bulan. Fasum, maka puasalah. Tengok anak bulan sini, anak bulannya Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu, dan bila kamu melihat ia juga, iaitu anak bulan Syawal, fa'aftiru, maka bolehnya kamu tak puasa. Fa in ghumma alaikum, sekiranya dihalangnya ke atas kamu, ditutupnya ke atas kamu daripada melihatnya anak bulan itu, faqduru lahu, maka hendaklah kamu tentukan bilangannya, tetapkan bilangan dia lah. Sini dengan mana takmil. Fa'akmilu dengan mana? Makna dia fa'akmilu. Faqduru lahu sini dengan mana fa'akmilu iddata Ramadan, iddata Sya'ban atau iddata Ramadan. Maksudnya kita. Iaitu hendaklah kamu sempurnakan bilangan hari Sya'ban, yakni 30 hari, dan kamu sempurnakan bilangan Ramadan 30 hari. Itu makna dia. Tetapi sebahagian, segelintir di kalangan ulama, dia kata bukan faqdurulah. Sini lafaz dia dengan lafaz faqdirulah. Faqdirulah ni, faqdiru makna dia dayyiqu, makna dia dayyiqu, sempitkan masa dia. Sempitkan masa dia maknanya kalau 30, 29, setakat 29 saja. Mana sekiranya mendung, esok 30, maka esok dah puasa. Esok 30 tu 30 Syaban. Hari ininya mendung. Maka esok 30 Syaban. 30 Syaban lagi. Kerana tengoknya hari ini, esok kena puasa. Esok kena puasa. Kerana itu betul perwaspadaan. Itu hanya untuk perwaspadaan. Sekiranya pada 29 Ramadan mendung juga, nak hujan ke apa ke, ribut yang mana tak nampaknya anak bulan, maka hari ke-30 tu wajib raya. Kena raya. Ini bagi pendapat ulama yang menetapkan lafaz perkataan faqdiru lahu. Perkataan faqdiru lahu. Tetapi dalam kitab ada tulisnya yang sahih, yang lafaz yang sebenar dia adalah faqduru lahu. Faqduru lahu. Yakni makna dia hendaklah sempurnakan bilangan dia. Ini sesuai dengan hadis yang sama tetapi lafaz yang berbeza. Jadi makna dia tu menguatkan lagi makna dia. Iaitu makna dia hendaklah kamu sempurnakan 30 hari dalam riwayat lain. Maka itu menguatkan lagi bahawasanya bukan kita sempitkan bulan Syaban, bukan kita sempitkan bulan Ramadan, bahkan kita cukupkan sampai 30 Ramadan ataupun 30 Syaban. 30 Syaban maknanya habis 30 Syaban barulah kita puasa. Habis dah 30 Ramadan barulah kita raya. Mana gitu. Tu maksud bagi faqduru lahu. Sini maksud bagi faqduru lahu, dan pendapat ini disokong oleh jumhur ulama. Ini pendapat yang dipegang sehingga sekarang oleh jumhur ulama. Yang segelintir ulama ni pun ada orang yang pegang tapi sangat sedikit, dan pendapat dia ini sangat-sangat lemah. Pendapat ini sangat-sangat lemah. Walaupun lafaz faqdiru pun boleh baca, tapi tetap juga faqdiru dengan makna fa'akmilu makna dia. Makna dia fa'akmilu, maka hendaklah disempurnakan 30 Syaban. Jadi sekiranya tak nampak, makna kita kena kira dari segi takwim. Dipanggil hisab. Kena ikut bilangan takwim sajalah, mana ikut bilangan hari yang logik lah. Yang logik adalah 30 hari. Maka cukupkanlah 30 hari. Ini bila kita duduk dalam negara, maka kita kena ikutnya pemimpin. Ini yang menentukan semua sekali adalah pemimpin. Pemimpin yang menentukan perkara ini. Kecuali kita nampak secara zahir dengan mata kita
nampaknya anak bulan, maka pemimpin kita nak suruh kita tak puasa lagi, kita tak boleh kerana kita nampak dah anak bulan. Maka wajibnya esok kita puasa. Contohnya kita. Kalau raya pula, kita dah tengok dah anak bulan, raya, anak bulan Syawal, maka wajibnya kita raya esok. Walaupun pemimpin kata esok masih lagi tak raya ke apa. Itu sekiranya kita nampak dengan mata lendai kita sendiri. Sekiranya tidak, maka kita kena ikutnya apa saja yang mengikut pemimpin-pemimpin negara. Kerana daripada awal dahulu lagi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in apa semua sekali, mereka ni mengikut pemimpin masing-masing. Jadi sebab itulah kalau di Malaysia kita pun ketetapan pun mengikut sunnah dah lah cara gitu. Dengan cara ru'yah, tengoknya anak bulan, dan satu lagi dengan cara takwim hisab, itu ketentuan bilangan hari lah, yang mengikut bilangan takwim falak ni, yang mahir tentang kalender ni lah, kalender Islam. Sampai sinilah dulu. Kita sambung selepas pandang ini sekejap. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.